Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitu berkaitan dengan bab 5, yaitu tamadun awal dunia. Dalam bab 6 kamu sudah belajar apa itu tamadun. Jadi dalam bab 5 ini kamu akan berkenalan apa tamadun-tamadun awal yang muncul di dunia. Jadi untuk hari ini kamu akan mengenali 4 lokasi pembentukan tamadun awal dunia. Jadi untuk hari ini kamu hanya akan belajar berkaitan dengan 5.1 sahaja, yaitu 4 lokasi tamadun awal dunia. Jadi ada 4 tamadun awal dunia, yaitu yang pertama adalah tamadun Mesopotamia, yang kedua adalah tamadun Mesir purba, yang ketiga adalah tamadun Indus, dan yang keempat adalah tamadun Huang He ataupun dikenali juga sebagai tamadun Huang Ho. Tapi kalau dalam buku teks kamu adalah tamadun Huang He. Maksudnya di sini Huang He dan juga Huang Ho itu adalah menunjuk kepada tamadun yang sama. Jadi keempat-empat tamadun ini kamu kena ingat. Jadi, keempat-empat tamadun ini bermula di kawasan lembah sungai yang memainkan peran penting dalam pembentukan tamadun awal dunia. Jadi maksudnya keempat-empat tamadun ini dia bermula di kawasan lembah sungai, di kawasan tepi sungai. Kenapa? Sebab yang pertama, sungai dia membekalkan air kepada tanaman. Yang kedua, di kawasan lembah sungai juga mereka boleh membuat kawasan petempatan ataupun mereka boleh membuat mereka punya tempat tinggal. Yang ketiga, menjadi alat perhubungan ataupun pengangkutan, sebab dulu-dulu mereka tidak ada jalan raya. Jadi cara untuk mereka berhubung ataupun daripada satu tempat ke satu tempat yang lain hanyalah melalui jalan sungai. Selain daripada itu, mungkin kenapa mereka memilih lembah sungai sebagai lokasi awal mereka, sebab di sana mereka boleh mendapatkan sumber makanan. Jadi ini antara kepentingan sungai kepada tamadun awal pada masa itu. Jadi untuk hari ini kita hanya akan belajar untuk tamadun yang pertama, yaitu tamadun Mesopotamia. Jadi di manakah lokasi tamadun Mesopotamia ini? Dalam keempat-empat tamadun yang tadi Cikgu sudah sebut dan juga kamu sudah dengar tadi, tamadun Mesopotamia ini adalah tamadun yang paling awal wujud di dunia. Dan Mesopotamia dalam bahasa Greek yang bermakna tanah di antara dua sungai. Dan dua sungai itu adalah sungai Tigris dan juga sungai Euphrates. Jadi apa itu Mesopotamia? Merujuk pada tanah di antara dua sungai, dan dua sungai itu adalah sungai Tigris dan juga sungai Euphrates yang mengalir dari pergunungan Turki ke lembah Irak hingga ke Teluk Parsi. Dan tamadun Mesopotamia itu juga dikelilingi oleh pergunungan Zakros, di timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya, dan juga Teluk Parsi di selatan. Jadi kamu sudah berkenalan apa itu tamadun Mesopotamia. Seterusnya, bilakah tamadun Mesopotamia itu berlaku? Dia bermula daripada zaman Neolitik lagi, dan kemudian muncul beberapa kerajaan, contohnya kerajaan Sumeria, kerajaan Akkad, kerajaan Ur, kerajaan Babylon, kerajaan Kasitis, Ashira, Chaldea, dan juga Parsi. Selepas kerajaan Parsi, maka runtuhlah kerajaan orang Mesopotamia. Maksudnya kerajaan di sini dia merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang wujud di dalam tamadun tersebut. Contohnya macam sekarang lah, negara kita. Ada beberapa kerajaan-kerajaan yang bertanggung jawab di dalam negara kita. Begitu juga yang berlaku semasa tamadun Mesopotamia. Bagaimana pembentukan tamadun Mesopotamia ini? Tamadun Mesopotamia terbahagi kepada dua, satu di bahagian utara dan juga satu di bahagian selatan
Bandar Baghdad. Dan tamadun bermula di selatan, yaitu yang dikenali sebagai Kerajaan Sumer. Dan ia dimulakan oleh masyarakat Neolitik. Oke. Kemudian orang Sumeria dia berhijrah ke situ, dia membina satu petempatan, dia bertani dan membina pengairan sehingga berlaku lebihan makanan dan juga pertambahan penduduk. Oke, pertambahan penduduk. Jadi daripada kampung akhirnya menjadi bandar. Oke, dan wujud bandar-bandar yang terdapat di Mesopotamia ialah bandar seperti Bandar Kish, Bandar Ur, dan juga Bandar Mari yang terletak di sepanjang sungai dan juga terusan. Oke, tengok ya, bandar pun dia mesti berhampiran dengan sungai sebab sungai pada masa itu menjadi sumber yang sangat penting kepada mereka. Oke, jadi kamu kena ingat ya, apa kerajaan yang wujud dalam tamadun Mesopotamia dan apa bandar yang wujud daripada tamadun Mesopotamia. Oke. Dan di lembah Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates terdapat satu kawasan yang sangat luas yang dikenali sebagai bulan sabit subur. Jadi di kawasan itulah orang menjalankan aktiviti-aktiviti pertanian dan juga kegiatan ekonomi mereka. Oke, struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata dan tempat ibadat dibina di setiap bandar dan binaan yang berbentuk piramid yang dikenali sebagai zigurat. Dinding besar dibina mengelilingi bandar. Kenapa dinding besar itu dibina? Sebagai pertahanan, oke, ataupun melindungi tamadun mereka daripada serangan musuh. Jadi apa ciri-ciri utama kerajaan Sumer? Oke, kerajaan Sumer yang terdapat di tamadun Mesopotamia, dia merujuk kepada dalam kerajaan itu dia mempunyai bandar yang maju. Selain daripada itu, ada juga pengkhususan pekerjaan. Apa itu pengkhususan pekerjaan? Kamu sudah belajar pada bab sebelum ini. Adanya institusi yang kompleks. Institusi yang kompleks ini dia lebih institusi yang pelbagai. Oke, adanya pengurusan simpan kira. Oke, maksudnya di sini adanya kalau sekarang macam pegawai bank. Oke. Dan yang keempat, yang kelima, oke, berlakunya peningkatan teknologi. Jadi kamu boleh nampak di sini bahwa kerajaan Sumer ini pada tamadun Mesopotamia dia sudah mencapai kemajuan juga daripada pelbagai bidang. Jadi maksudnya dia merujuk kepada negara ataupun sesebuah kerajaan yang bertamadun. Oke, jadi itu sahaja untuk hari ini dan cikgu harap kamu boleh memahamilah untuk empat tamadun utama dunia dan juga berkaitan dengan tamadun Mesopotamia. Oke, jadi kalau kamu tidak paham, oke, kamu boleh rujuk balik kepada video cikgu ini ataupun kamu boleh rujuk balik ke dalam kamu punya buku teks. Oke, thank you.